masalah sikit. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Okey. Okey, ada slide sikit. Jam sikit sekejap. Tak apa. Ada masalah teknikal sikit sekejap. Dia terus sangkut mula-mula tadi. Alright, tak apa, insyaAllah kita cuba smoothkan dia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. So, bertemu lagi kita di jom lepak dulu. Okey, bersama saya Abeku dan Pali. Okey, Pali, apa khabar Pali? Alhamdulillah sihat je. Alhamdulillah sihat. So, hopefully apa yang dengar bersama kita pada petang ni, kalau dapat komen, tengoklah kita punya suara. Dengar kita punya suara okey ke tak, gambar kita clear ke tak, ada sangkut-sangkut ke, ada delay ke, ada echo ke, tolong inform lah. At least kita kalau sempat kita setting, kita ubah, kita cuba ubahkan. Kita cuba baiki. Alright, so malam ni seperti kita wawarkan, kita akan bersama seorang panggil apa, pelukis, anak seni lah. Kita lebih kepada industri kreatif Pali kan. Kita lebih pada industri kreatif. Maknanya kita tak terhad kepada fotografer saja. So kita open, perbincangan kita ni adalah semi santai ni adalah lebih ke open dah. Kita untuk orang panggil apa, kurang-kurangnya dapat idea kan, membantu sahabat-sahabat kita kat luar sana apa yang dia boleh buat musim PKP ni. Betul tak Bali? Betul, insyaAllah. Alright, so ada idea baru. Ya, betul. So malam ni kita akan bersama Cikgu Muhammad Azran. Saya kenal dia tahun 2010 tak salah saya. Masa tu sama-sama main kamera lah. Mungkin dia lagi lama dari kamera kot daripada saya. Tapi saya kenal dia masa dalam Nikon lah. So mungkin saya yang bernasib baik lah, sebab saya kalau kira Siro Romo tu rasanya dia lagi otai dari saya. Tapi sebab saya mungkin rezeki saya dipanggil oleh Nikon untuk jadi state liaison. Itu mungkin rezeki saya lah kat situ. Okey, saya tak nak lama-lama bersembang kat sini, cerita kat sini. Kita akan bersama Cikgu Azran. Okey, Cikgu Azran dah bersama kita pada malam ni. Alright. So alright. Okey, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke? Alhamdulillah. Alright. Tu nampak lukisan kat belakang comel. Gambar lama ke, gambar baru siap ke, gambar macam mana tu? Ini apa ni, yang gambar tengah main Ehu tu adalah lukisan yang lama yang saya buat semasa menghadiri satu program Art Friendship di Beijing selama 12 hari. Dan yang sebelah sini ni masih dalam proses. Oh, mana masih fresh lah tu? Masih fresh. So, yang dekat Beijing tu berapa hari cikgu siapkan gambar tu? Yang dekat Beijing tu painting ni dalam 3 hari lah juga. Sebab kami pergi ke Beijing sekitar tahun 2015 tu pada musim luruh. Okay. Jadi kami dikurung dalam studio. Jadi daripada pagi sampailah tengah malam kita all out buat painting je. Oh, okey. Makan sembayang di situ. Berapa orang tu rombongan ke Beijing? 12 orang. 12. Sponsor sendiri ke macam mana? Disponsor oleh Datuk Sim dan sebahagiannya oleh persatuan APS, Angkatan Pelukis Malaysia. Oh. Angkatan Pelukis Malaysia. Alright. APS. So lukisan tu ada satu ke, ada koleksi ke macam mana, cikgu? Macam mana? Yang lukisan tu ada siri ke, dia ada atau macam ni je, skeping je? Dia ada siri dia. Siri ni saya hasilkan berdasarkan pemerhatian semasa 12 hari. Maknanya ada beberapa hari tu kita keluar on site, pergi melawat ke pendalaman di perkampungan Cina, galeri-galeri. Jadi berdasarkan pemerhatian dan sketching yang kita buat tu, bila balik ke studio maka kita hasilkan painting tu. Alright.
So, mana dua-dua orang semua dapat hasil yang sama atau yang berbeza? Yang berbeza sebab peserta yang hadir yang turut sama ke Beijing tu mempunyai gaya, aliran dan style masing-masing. Okey. Kalau Okey. Mana kalau medium yang berbeza lah dia guna maksudnya. medium Watercolor. majoritinya menggunakan akrilik sebab kita menggunakan media yang disponsor juga oleh penaja. Okey. Kita termasuklah canvas, stretcher dan sebagainya. Oh. Jadi yang kita bawa hanya buku sketch dan brush saja. Yang lain semua sponsor. Jadi medianya sama, cuma style. Yelah. Style dan gaya. Ada yang gaya abstract, expressionist, ada yang gaya realism, ada yang gaya expressionism. Ya, kreativiti masing-masing kan, cikgu? Kreativiti dan cara masing-masing lah. Yalah, seni ni kan So luas kan. cikgu lebih pada mau pada apa cikgu style? Kalau saya, saya cikgu. ni lebih kepada expressionist lah. Expressionist. Bukan realism lah. Dia realism ni satu aliran yang mirip kepada fotografi. Kalau expressionist ni kita memasukkan juga unsur-unsur ekspresi diri, impression dengan gaya brush yang agak drastik. Dan tetapi masih mengekalkan hal benda ataupun subject matter tu masih boleh dikenali atau expressionist. Kalau realism ni memang kita nampak macam fotografi dan ianya macam gambar potret lah maksudnya. Dia real macam potret. Macam potret. So maksud express ni dia macam dia pakai stroke tu macam kasar sikit lah kan. Dia ada nampak very painterly. Sabuan brush seolah-olah nampak macam ngamuk. Kalau orang Kelantan kata agak ganah. Kedebel cara tarik brush. Dia macam dramatik lah ekspresif. Okey, dramatik. Cikgu dah berapa lama dah dalam seni lukis ni? Seni apa? Yalah. Kalau nak dikira, saya berkecimpung dalam bidang seni visual ni semenjak daripada bangku sekolah lagi lah. Seingat saya, semasa saya sekolah rendah tu pun selalu memang menjadi perhatian guru. Dan apabila saya mengambil peperiksaan SPM, saya disyorkan untuk melanjutkan pelajaran ke UiTM bahagian seni halus. Alhamdulillah saya memilih jalan yang betul lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi dalam keluarga cikgu memang anak seni semua kan? Semua pelukis kan cikgu dalam keluarga cikgu? Majoriti. Itulah. Majoriti dalam family saya kebanyakannya daripada kalangan orang seni lah. Walaupun bukan pelukis, ada yang cenderung pada fotografi. Contohnya anak saya, Alif Amirul tu. Dia boleh melukis, tetapi dia lebih meminati seni foto jalanan. Dan dia seni foto analog. Dia suka buat filem. Boleh pakai filem tu kan? Kodak. Filem. Tapi lama tak nampak dia sekarang. Dia sekarang ni bekerja di Shah Alam. Okey. Sebagai walaupun dia melanjutkan pelajaran dalam bidang grafik di Unimas, tetapi dia tetap memilih kerjaya sebagai fotografer. Sekarang dia jadi indoor fotografer di butik Kalakisha. Okey. Ni sahabat lama datang ni. Cikgu Talha. Tu tadi. Assalamualaikum. Zul. Saya panggil dia Zul. Zul, okey. Zul.
Ni member kamcing lah ni, member kamcing daripada Seorang ITM lagi dah bro. Dungun Hisham, sampai Shah Hisham Alam. Ramli. Oh, mana satu batch ke macam mana maksud tu? Satu batch. Oh, satu Cuma batch. department lain-lain. Oh, okey. Oh, Tolaha Alright. ni dia department tekstil. Ah. Saya textile dia. fine art. Wah. Oh, dulu dalam ITM, you ITM, ITM masa tu ITM kan masa tu. Okey. Masa tu ITM belum U lagi lah. Tapi yang dapat yang baru saya dapat apa yang ada baru-baru ni kan yang dapat apa profesor prof ke PhD. Abang ke siapa tu? Adik. Adik. Adik saya. Dia pun dalam seni visual juga kan? Bukan? Dia dalam seni visual dan dia dalam pengkhususan seni cetakan alternatif. Masuk alternatif tu macam mana? Dia dia seni cetakan kalau konvensional ni kita menggunakan sama ada blok kayu, Okey. bagi cetakan timbulan kita panggil. Kemudian kita ada cetakan benaman ataupun etching dengan menggunakan plat logam. Okey. Jadi dan yang ketiganya menggunakan C-screen. Yang C-screen ni macam seperti Untuk mana baju yang lah. Untuk baju lah. print t-shirt lah. Aha. Tapi Yang alternatif tu? disiplin dalam seni halus ni agak berbeza sikit. Yang keempatnya litograf, tapi litograf ni tidak popular. Yang alternatif ni dia satu disiplin yang baru, yang lari daripada teknik-teknik tadi. Kadang-kadang cetakan tu boleh berupa gabungan dengan arca, gabungan dengan painting, dan satu pendekatan cetakan yang memang saya nak cerita pun saya tidak berapa arif, tapi di luar daripada disiplin cetakan yang biasa diajar dan dipelajari di akademi seni. Tu maksud saya. Alternatif ni. Dia macam new media lah kan? Macam new media. Balik. Rasanya boleh panggil doktor tu kot. Kita buat sesi dengan dia pula. Thesis PhD dia pun yang bahagian alternatif lah. Sebab Pali pun tengah ambil kursus seni visual juga tu. Sekarang sambung master. So Alhamdulillah. New media. New media. Lebih kurang kan dengan dia. New media. Alright. So tajuk kita malam ni. Macam mana? Macam ni Gu? Contohnya kalau macam new media bagi situasi masa PKP ni, bagi diri saya lah saya menghadapi masalah dalam PDPR, maknanya pelajaran dan pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Ya, betul. Jadi bila saya nak bagi satu assignment kepada student saya, jadi ada student yang tidak mempunyai contohnya poster color, watercolor dan brush kat rumah. Jadi di rumah. Jadi kalau masa tu dia nak keluar tak boleh. Mula pada PKP yang pertama itu kan. Jadi untuk mengatasi masalah tu, nasib baik dalam kurikulum ni ada satu item tentang media baru. Dan media baru tu kita cuba perkenalkan dan ajak mereka menggunakan telefon. Dan dalam telefon tu ada beberapa apps yang mereka boleh gunakan untuk membuat lukisan dan membuat catatan dengan mudah. Walaupun tidak boleh share. Ya? Boleh share tak? Antaranya yang paling popular dan seperti Ibis Paint. Ibis, ya. Okey, benar. Saya agak terperanjat sebab rupanya mereka lebih mahir daripada saya bila kita bagi tahu
aplikasi-aplikasi ni. Ah. Jadi yang paling popularnya IBIS Pen lah, sebab IBIS Pen ni dengan jari pun boleh, dan kalau mereka menggunakan stylus, stylus sekarang ni kita boleh beli yang walaupun telefon tu bukan iPhone ataupun bukan Samsung Note berapa-berapa, tapi ada jual di Shopee tu dalam harga RM7 yang boleh digunakan untuk Android biasa. Universal stylus. Ya, betul. Okay, menarik. Jadi dalam situasi PKP ni kadang-kadang kita walaupun agak terganggu dengan kekangan dan halangan-halangan, tetapi banyak ilmu-ilmu baru yang akhirnya kita pelajari dan kuasai. Sepertilah media baru tadi. Betul. Memang kena. Terpaksa belajar. Terpaksa hadap, terpaksa belajar. Kalau tak ketinggalan. Betul. So, okay, kita cerita pasal media baru tadi, cikgu. Yelah, ini impact pada PKP juga. Mana media baru. Mana kalau cikgu compare antara yang dulu, yang konvensional dengan media baru, agak-agak yang mana lagi cikgu prefer lah? Bagi saya kalau untuk kemahiran diri, yang konvensional lebih utama lah, sebab yang konvensional ni kita mempelajari tentang sifat media tu sendiri. Contohnya katakanlah kalau kita nak buat painting watercolor, jadi kita akan mengenali sifat-sifat watercolor tu macam mana, cat minyak tu macam mana, akrilik tu macam mana. Tapi kalau dalam media baru, dalam phone, dalam phone, dalam device ni, ia hanya sebagai satu alat saja yang kalau salah kita boleh delete. Salah kita boleh delete. Tapi dari segi efek dia sama, cikgu? Hampir sama. Oh, ya ke? Hampir sama. Walaupun contoh, biasanya kan kalau watercolor dengan akrilik kan beza dia punya efek dia punya tone dia punya kontras dia beza akrilik dengan watercolor ni. Tapi kalau guna dalam device, sama ke macam mana? Hampir sama. Saya pun ni mungkin kebijaksanaan orang yang mereka cipta apps tu. Apabila kita memilih apps tu, contohnya memilih cat minyak, apps kita memilih media cat minyak, maka kita boleh, contohnya kalau dalam cat minyak ni dia ada teknik impasto contohnya. Jadi impasto ni adalah teknik yang menggunakan palitan warna secara tebal-tebal dan ada tekstur. Jadi kita boleh hasilkan teknik yang sama dalam device tu. Kalau kita guna cat air pula misalnya, kita boleh menghasilkan teknik basah atas basah dengan warna tu smear dengan merebak seolah-olah seperti banyak air lembab dan sebagainya. Wah, okey. Wah, menarik. Dia agak menarik. Okeylah, yelah betul lah, ini impact daripada PKP kan, mana benda yang benda baru yang tak pernah terfikir pun kan. Benda tu rasanya IBIS ni dah lama wujud. Betul tak, cikgu? Dah lama wujud. Saya rasa dah lama sebelum PKP memang dah ada benda ni. Cuma mungkin orang tak expose benda tu sebab yelah mungkin ada yang prefer yang konvensional, tapi bila dah keadaan dah terdesak, tak ada pilihan, so tak nak kena belajar. Itu je lah. Alright. Okay. Kalau kita lihat dalam aplikasi sebenarnya banyak. Tapi dan yang satu lagi, penggunaan media baru seperti media digital ni dalam Photoshop sendiri pun dah ada. Tapi dalam Photoshop tu memerlukan betul-betul kepakaran lah kan. Ya, betul. Sama juga dalam Macromedia Corel Painter. Corel Painter pun dah lama. Tapi IBIS ni dia lebih friendly. Lebih mudah lah nak pakai. Lebih mudah. Satu lagi yang agak mudah juga, Krita, aku tak silap saya. Krita, Krita.
Ah, Itu free apps ke atau berbayar cikgu? dia dia, dia free, cumanya bila berbayar kalau kita nak yang pro lah. Okey. Bila nak yang pro tu untuk apa ni, aplikasi yang canggih-canggih sikit, dia ada bayarannya. Oh, alright, ni ada soalan daripada Cikgu Talaha ni. Soalan kenapa lukisan Pablo Picasso mahal? Wah, lukisan nampak macam pelik je. Ni soalan maut ni Zul. Ya, hanya orang yang jauh hari mengenal manikam tu je lah. Saya pun tak kerti jawab. Pablo Picasso ni sebelum dia menghasilkan karya dia dalam bentuk cubism, kalau kalau apa ni saudara Pali dan Abeku Ha. tengok karya dia, memang Pernah tengok. kita rasa kita pun pelik macam Tak mana masuk ni. akal Nampak berkotak-kotak tapi berbeza. Sebenarnya dia bermula dengan realism. Oh, ya ke? Realism Oh. pada peringkat awalnya. Tapi apabila semakin tahun demi tahun dan bila ada perubahan dari segi idea, pemikiran, dia berubah kepada expressionist, kemudian akhirnya dia berubah kepada Cubism. cubism. Tapi Jadi saya pernah tengok. mahal tu, pasal yang Pablo Picasso mahal saya tu pernah mungkin ada cerita dia. Ya, masa saya tengok, tak silap saya dia macam filem ke drama saya tengok pasal Pablo Picasso. Dia kata lukisan dia masa zaman dia tu, zaman dia hidup tu, orang tak pandang pun. Siap orang kutuk dia bila dia buat cubism, orang kata dia gila lah apa ni. So bila dia meninggal tu, lepas tu barulah benda tu orang jumpa balik, barulah benda tu jadi bernilai. Lepas dia tak ada dah. Tu yang saya tahu sejarah pasal Pablo Picasso lah. ramai artis-artis masters macam itulah. Contoh satu lagi kalau kita tengok sejarah hidup Vincent Van Gogh Vincent Van Gogh. Yang masyhur dengan painting dia Starry Starry Night tu, sampai ada penyanyi yang buat lagu Starry Night. Vincent Van Gogh pun dia painting dia pernah di reject oleh salon, oleh satu badan yang selalu menganjurkan pameran, sebabnya kerana tidak mematuhi kriteria-kriteria yang dikehendaki untuk lukisan masa tu. Tapi akhirnya Vincent ni dia bergabung dengan geng-geng dia yang mana membawa aliran yang sewaktu dengan dia. Dan dia Vincent ni boleh dikatakan kurang sioman sikit. Pernah dimasukkan ke dalam buat sakit mental. Sakit mental. Dia pernah memotong telinga dia kerana seorang perempuan. Okay. Dan lukisan dia juga laku apabila ia meninggal dunia. Realiti memang macam tu cikgu? Realiti master lu memang macam tu. Sebab mungkin karya dia masa tu belum sampai trend dia lagi masa tu kot. Mungkin belum sampai trend. Dia dah ke depan. Dia terlalu ke depan. Dia mendahului zaman. Betul. Dia mendahului zaman. Yep. Lepas tak ada. So yang balik pada soalan Cikgu Tolha tadi, apa jawapan cikgu? Jawapan dia tu mungkin kerana idea dia lah. Idea dia. Atau bukan sebab barang tu rare, tak ada orang lain boleh buat? Cubism ni ramai pelukis, tapi dia yang menjadi pelopornya Picasso dan Henri Matisse. Dua orang pelopor, Henri Matisse dan Picasso. Tapi Picasso ni memang dia melukis daripada muda sampailah dia meninggal dunia.
Alright. Sampai dia tua dengan berseluar pendek, dengan kepala botak, dengan hanya berbaju singlet tu, dia tetap melukis juga lagi. Bagi saya kerana idea lah. Kebanyakan masters Sebab- ni kerana idea. Sebab dia pelopor kan, Cubism. Sebab dia pelopor. Ya, untuk menjadi seorang pelukis kan, memerlukan apa kemahiran yang perlu ada, cikgu? Bakat dah. Bagi saya, bakat boleh dipelajari, tapi kena ada minat dan disiplin dah. Minat Passion dan lah, disiplin. cikgu kan. Disiplin dari Passion. segi disiplin dari segi Disiplin dari segi apa nama ni, ketekunan, memahami bahan, menghormati karya. Okey. Kalau tidak ada disiplin, memang tidak akan ada passion tu, dia akan jadi hangat-hangat teh ayam. Malah buat Kita separuh nak jalan lah. hidup ni, separuh jalan. Dia kena istiqomah. Kena ada satu sifat istiqomah barulah. Walaupun tidak ada, kita kata bakat semula jadi, tetapi Itu boleh diasah boleh diasah. Boleh diasah. Okey. Sebab pelukis ni tidak semestinya akhirnya menjadi pelukis realism. Tapi memahami formalistik, misalnya unsur seni, prinsip seni, bahasa seni visual, itu perkara-perkara asas yang perlu dipelajari. Kemudian barulah belajar drawing ataupun asas-asas lukisan, perspektifnya, semua unsur-unsur seni, dan aplikasi benda tu dalam karya, diamalkan secara istiqomah, kemudian barulah memasukkan identiti berdasarkan contoh-contoh aliran yang sedia ada. Jadi itu sebab saya kata tidak semestinya pelukis ni telah lahir itu sudah ada bakat semula jadi, tidak semestinya. Benda sama juga dengan fotografer kan. Tak mestinya orang tu mak bapak Sama, dia fotografer, dia tak boleh jadi fotografer kan. So okay. So balik pada kita punya tajuk lah. Soalan cikgu. Yelah, sila balik. Macam kita banyakkan aliran seni tu banyakkan daripada negara barat kan, daripada western kan. Kalau macam belah-belah timur tu ada ke macam belah-belah kita dekat Malaysia ke Indonesia ke, empat belah Melayu ke? Maksudnya karya kita sendiri maksudnya Kak Wali? Macam mana? Macam aliran kita sendiri. Aliran kita sendiri. Alright. Ada ke? Kalau secara akademiknya memang semua aliran bermula daripada barat lah. Kalau mengikut sejarah perkembangan seni visual di Malaysia ni, secara yang tertulisnya bermula di Pulau Pinang, apabila tercatat bahawa Allahyarham Abdullah Arif menjadi pelukis. Dia seorang guru dan mengajar kepada isteri-isteri residen Inggeris di Pulau Pinang. Mengajar melukis? Dia mengajar watercolor. Dan Okay. masa tu lukisannya adalah bercorak realism dan naturalism. Gambar pemandangan lah maksudnya? Gambar pemandangan. Okay. Realism. Jadi masa tu kalau ada, memang semuanya bercorak realism lah. Dan kita tak boleh kata corak realism ni, aliran realism ni aliran kita, sebab di barat aliran realism ni telah bermula sejak Renaissance lagi. Lama lagi. Betul. Lama lagi. Betul. Jadi identiti kita sebenarnya, kalau kita nak kata identiti lukisan, hanya dalam craft lah. Misalnya dalam craft batik, dalam
dan Batik, pada ukiran. ukiran. Tapi dalam seni visual ni uh, memang tidak ada. Oh. Secara yang tercatatnya adalah melalui pengaruh-pengaruh barat. Okey. Dan aliran-aliran yang ada ism ni sama ada impressionism ke expressionism Modernism. ke Fauvism, Cubism dan bermacam ism lagi lah. Wujud di Malaysia ni apabila ada beberapa pelukis negara kita yang telah melanjutkan pelajaran ke luar negara, kebanyakannya daripada kaum Cina lah ya. Okey. Dan ada juga yang Melayu. Bila dia balik, mereka membawa masuk pengaruh-pengaruh tu dalam aliran tu. Alright. So macam yang kaligrafi tu dari yang Jawi kaligrafi tu kita bukan? Itu Kalau kaligrafi ni daripada negara Arab lah. Negara Arab kan. Arab lah, betul. Arab. Sebab kita tak ada lah. Tak ada. Walaupun tulisan itu tulisan Jawi, bagi tulisan Melayu Jawi kan. Jadi Jawi itu maknanya diambil ni daripada apa ni tulisan Arab. Ditambah ca, nga. Ya. Betul. Okey, ini ada soalan daripada Cikgu Talha tu. Apakah nilai-nilai yang diambil kira untuk menjadikan sebuah lukisan dikategori sebagai bermutu tinggi? Dan apakah seorang pelukis perlu lakukan bagi menempatkan dirinya sebagai pelukis ternama? Oh, dua soalan tu. Soalan skema. Okey, terbaik Cikgu Talha. Thank you. Yang pertama tadi sekali lagi. Apakah nilai-nilai yang diambil kira untuk menjadikan sebuah lukisan itu dikategorikan sebagai bermutu tinggi? Okey, saya jawab yang ni dulu dah. Okey. Biasanya sesebuah catatan ni merujuk pada painting lah ya. Okey. Kalau lukisan ni merujuk pada drawing. Okey, kedua-duanya adalah dua hasil karya seni visual. Okey. Jadi kita nilai sesuatu karya tu biasanya berdasarkan beberapa tahap. Yang pertama kita lihat dari segi deskripsi dia daripada hal benda. Maknanya apakah subject matter yang diambil. Yang kedua dari segi analisis. Analisis ni bagaimana pelukis tu menggunakan ataupun menyusun atur unsur-unsur seni tadi mengikut prinsip rekaan. Benda ni sama dengan fotografi juga, Abang. Contohnya bagaimana pelukis mewujudkan konsep imbangan, konsep emphasize, konsep rhythm, konsep harmoni, kontra dan sebagainya. Begitu juga dalam konsep gubahan, sama ada pelukis tadi bijak menggunakan gubahan warna, sama ada menggunakan warna complementary ke, warna analogus ke. Itu dari segi analisis. Dan dari segi gubahan pula pun sama dengan fotografi. Sama ada pelukis tadi menggunakan kaedah rule of third ke, kaedah spiral, golden means, ada flow ataupun tidak. Dan pada tahap yang ketiga, bagaimana interpretasi yang cuba ditunjukkan oleh pelukis tadi. Okey. Apa mesej dia? Jadi berdasarkan pemilihan benda, berdasarkan susun atur melalui analisis karya tadi,
adakah mesej tadi sampai. Jadi kemudian yang terakhir dari segi judgement, maknanya dari segi kejayaan pelukis menggunakan tiga item tadi sampai ataupun berjaya ataupun tidak. Jadi melalui aspek inilah karya-karya itu dinilai. Kadang-kadang kita lihat ada karya yang kadang-kadang bagi khalayak yang tidak mengikuti pembelajaran seni secara akademik, bila mereka melihat lukisan yang realistik, mereka kata lukisan ni wow dah. Wow. Tetapi apabila dilihat dari segi gubahan warnanya, dari segi gubahan kedudukan objek, dari segi composition dan sebagainya, maka kita akan temui beberapa kelemahan yang akan menurunkan nilai karya tersebut. Sehingga kita pernah dengar istilah seperti warna tidak masak, warna tidak matang, ya. Ataupun dari segi tekniknya. Dari segi tekniknya kita nampak masih lagi macam raw. Jadi benda tu sepatutnya ada lapisan-lapisan yang boleh diperkembangkan lagi, tapi nampak seolah lukisan tu seperti tak siap. Okay. So penilaiannya agak subjektif, tapi itulah cara dia. Ya, betul. So soalan keduanya, apakah seorang pelukis perlu lakukan bagi menempatkan dirinya sebagai pelukis ternama? Apa yang perlu buat? Yang ni saya rasa perlu maintain dan berkarya sepanjang masa. Jadi biasanya kolektor akan membeli karya-karya pelukis yang pelukisnya memang sentiasa up to date lah dia punya lukisan. Up to date. Lukisan kalau up to date. misalnya buat lepas tu tak buat, jadi betul. Sama dengan fotografi lah saya kata. Betul. Betul. Kalau upload gambar lama je, orang pun boring juga. Betul, ada soalan. Okey, ini ada soalan daripada Junaidi. Gambar sama, recycle je. Daripada Junaidi ni, kita punya viewers dia ni, setiap minggu dia ada. Terima kasih Junaidi. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalannya, brand watercolor apakah yang okey untuk beginner? Brand watercolor apakah yang okey untuk beginner? Bagi saya untuk beginner, Alpha watercolor sudah dikira okey. Saya dah beli Alpha. Alpha watercolor. Saya beli Alpha. Nak belajar. Alpha watercolor ni dia yang untuk artis dia ada kategori. Walaupun untuk beginner, tapi dia ada untuk student, dia ada untuk artis. Yang mana bahagian atasnya berwarna merah pada kotak dia, dan bahagian bawah tu berwarna kuning susu. Itu untuk artis. Dan harganya untuk beginner artis. Dia beza apa dengan student yang artis ni, watercolor tu, yang Alpha tu? Kebanyakan media untuk pelukis ni biasanya dia ada 2 grade lah. Walaupun kita kata kalau brand Roni, brand brand Roni, brand apa lagi ya? Contoh Roni lah dia akan ada satu student grade, ada artist grade. Student grade ni dia punya pigment tu tidak berapa kuat dari segi intensity color. Mana color cair lah? Bukan, dia intensity dia. Dari segi kontras. Terang dia. Terang gelap dia. Nyelang. Brilliant color. Saturation. Saturation. Kalau yang artist color ni biasanya dia akan ada tanda lah, bintang ke, AA ke, dan satu tube tu harga dia memang lebih mahal. Okey. Ini ada kongsian, bukan soalan. Dia kata, pada masa kini digital painting mula mengambil alih lukisan realistik tradisional.
So apa pendapat cikgu? Saya rasa ini satu persaingan yang sihat, ya, satu persaingan yang sihat. Digital painting adalah satu kemahiran baru. Okay. Traditional ataupun conventional painting satu cara ataupun kaedah painting yang tak boleh ditinggalkan, sebab kalau selamanya kita menggunakan digital pun lama-lama akan boring juga. Kerana kita nak rasa juga bagaimana melukis di atas canvas sebenar. Kita melukis nak feel dia lain kan, feel dia sebenar, feel dia lain. Dia ada tekstur dia ada ni. Ya. Tak possible tak cikgu, orang yang artistik yang terror dalam digital painting ni, dia tak terror dalam traditional, yang conventional. Possible, boleh jadi. Okay. Sebab dalam digital painting ni ada beberapa shortcut dia. Oh. Ada trik juga. Ada. Saya rasa sahabat kita Pali pun tahu. Contohnya katakanlah saya nak menghasilkan potret abeku kan. Jadi saya boleh shoot gambar abeku. Okay. Saya boleh masukkan pada layer bawah. Oh, sketch yang lukis balik lah. Saya boleh trace dan saya trace balik. Alright. Boleh rujuk color layer by layer tu boleh. Ada cara macam tu. Tapi ada juga yang sketch daripada awal mengikut kaedah konvensional pun ada. Okay, faham. Kalau salah boleh undo balik. Boleh undo. Ini ada soalan daripada sahabat Alimin Abu Bakar. Dia kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa pendapat cikgu sebagai seorang guru kalau ibu bapa murid cakap subjek seni tak penting? Macam mana nak menarik minat anak-anak kita terhadap seni? Wah, bagus juga soalan ni. Soalan kita daripada kecil macam tu. Sebenarnya pendapat tu kurang tepat. Okay. Seni ni, pendidikan seni ni amat penting. Contohnya, kalau kita nak jadi doktor sekalipun, apabila mempelajari bahagian medik nanti, student medik akan tetap membuat lukisan, iaitu melukis anatomi, betul. organ-organ manusia. Betul. Kalau misalnya nak jadi arkitek tu memang pun kena belajar bagaimana nak membuat lukisan perspektif. Jadi betul. Jadi persepsi ibu bapa tadi mungkin kerana mereka menganggap bahawa mempelajari seni ini kerana nak jadi pelukis. Sebenarnya mempelajari seni visual ni cabang dia terlalu luas. Terlalu besar. Terlalu besar. Dia macam kita pernah interview kita sembang dengan Cikgu Talha. Dia kata kalau anak kita dah daripada awal lagi memang minat seni, so in future kita tak risau dia boleh survive. Betul tak Cikgu? Sebab skill tu penting. Betul. Kan, walaupun yelah bukan dia survive dalam seni lukis, kemungkinan memang dia idea dia akan budak yang seni ni jiwa dia kreatif. So anything kita campak kat mana-mana dia boleh survive. Sebab jiwa dia kreatif. Betul. Contohnya kalau saya sebagai guru kan, di sekolah pelajar yang mempunyai bakat dalam seni ni kebanyakannya berada di kelas-kelas utama, kelas A, kelas B. Okay. Kerana student kelas utama ni mereka menggunakan otak kiri dan otak kanan. Kerana pelajar-pelajar kelas A dan kelas B ni berbanding kelas belakang. Kalau kelas belakang, student hanya melihat dari segi keindahannya saja. Jadi kalau kita nak ajar mereka tu, kita kena struktur, kita kena buat susun atur kaedah pengajaran untuk memahamkan mereka. Kena bagi flow lah, kena bagi flow step by step. Tetapi bagi kelas utama ni, mereka boleh membuat
tanggapan dan takkulan dengan mudah. Okey. Kerana adanya fikiran matematik, fikiran saintifik. Alright. Ah, Ha ha ha. ah. Jadi apa nama ni, itu sebab saya kata betul lah seperti kata Tolaha tadi, Ha. ya. Andai kata anak-anak kita meminati seni dan ada bakat, biasanya mereka akan kreatif dan mereka akan berupaya untuk menyelesaikan sebarang masalah dalam apa jua keadaan. Okey. So soalan kedua ni soalan daripada Pak Limi juga. Dia kata macam mana nak menarik minat anak-anak terhadap seni? Bagi saya, kalau yang ni kena kreatif lah. Yang ni cikgu kena kreatif. Cikgu kena kreatif. Yang pertamanya, kalau boleh, yang pertama, kalau kita cikgu, kita nak tarik student kita, yang pertamanya kita sendiri kena tunjuk kelebihan-kelebihan dalam seni. Okay. Kalau kita tak boleh tunjuk, maka kita cuba cari apa alat. Contoh sekarang ni YouTube kan, kita klik je, contohnya katakanlah watercolor. Jadi kalau cikgu tak mampu nak ajar student cara nak menggunakan watercolor, dalam YouTube tu ada banyak kata sejuta cara kan. Jadi ada bermacam-macam. Jadi melalui kaedah-kaedah ni, kita tunjukkan kepada pelajar agar mereka membuka mata. Dan yang keduanya, selalu kaitkan aspek-aspek kesenian ni dengan kehidupan mereka. Contohnya dari segi pakaian, dari segi warna interior bilik, dari segi persekitaran, banner dan sebagainya. Semuanya melibatkan seni visual. I see. Okay. Ini ada soalan daripada El Camilo. Dia tanya, soalannya bagaimana kita nak pastikan lukisan realistik terus relevan dan survival di masa akan datang? Ni lukisan realistik terus berkekalan lah maksudnya kan? Tu stay dalam industri lah, masih stay dalam, masih ada sebutan dalam industri. Okay. Saya rasa itu maksud dia lukisan sebenarnya tu. Yalah. Okay. Sebenarnya lukisan realistik ni masih relevan sekarang ni. Sebab kolektor ni dia ada bermacam-macam cita rasa. Ya? Saya bagi contoh, kalau sekarang ni Sultan Selangor. Sultan Selangor adalah seorang sultan yang amat meminati karya seni. Dan beliau baginda ada melantik dua orang pelukis diraja. Seorang daripadanya ialah Dato' Azman Yusof. Azman Yusof ni berasal daripada Kelantan dan pernah bekerja dengan syarikat gila-gila kan. Lukisan majalah gila-gila. Dia agak masyhur dengan majalah fantasi dulu. Kalau abang ingat kali sebalik. Fantasi. Jadi Dato' Azman Yusof ni karya dia memang majoriti realistik dan dibeli oleh Sultan Selangor dengan harga yang mahal. Di samping itu ada seorang lagi pelukis diraja, saya lupa nama dia, daripada Selangor. Allahumma salli ala Muhammad. Lupa. Okay. Yang mana lukisan dia tua. Dah dekat 60 ni lupa nama walaupun sahabat sendiri. Okay. Lukisannya agak semi abstract. Okay. Dia menggunakan image pop art ya. Pop art ni popular art. Dia melukis gubahan image yang separah abstract.
tapi dibeli juga oleh Sultan. Sultan. Okey. Dan antara pelukis realistik yang karya dia agak masyhur dan laku sekarang ni seperti Latif Maulan, ya. Siapa lagi ya? Yusof Gajah. Yusof Gajah, Naif kalau Yusof Gajah, lukisan dia lebih kepada seperti lukisan keanak-anakan, naif, macam lukisan budak-budak. Itu pun ada peminat dia. Betul. Dia naif art, tapi ada orang yang sanggup membayar dengan harga mahal. Okey. Kalau kita lihat lukisan Awang Damit misalnya, Profesor Awang Damit, abstract expressionist, yang kalau kita baca tajuk dan kita melihat karya tu, kalau kita tak baca dia punya description ataupun penceritaan tentang karya tu, kita tak akan faham. Tapi kolektor suka karya tu dan beli kerana telah mengikuti segala perkembangan tentang karya-karya beliau. Alright. Jadi soal sama ada realistik ni tetap relevan, ya, dia akan relevan selagi masih ada kolektor yang meminati karya-karya berkenaan. Okey. Okey, saya merujuk soalan pada Edgar Milo juga. Kalau berkenaan relevan tadi, rasanya kalau digital, berbanding dengan digital painting dengan conventional, sekarang rasanya dari segi jualan orang prefer lagi conventional kan, daripada kita print kan. Dia punya yalah, daripada sini tak nampak sangat kalau dia printed punya painting. Betul tak, cikgu? Betul. Okay. Bahkan sekarang ni di Kuala Lumpur ada pusat lelongan untuk melelong karya-karya lukisan yang dihasilkan oleh pelukis-pelukis. Wow. Sama ada yang masters yang lama-lama ataupun yang ada sekarang. Oh. Sampai harganya berpuluh-puluh ribu, beratus ribu pun ada. Oh, dia pusat lelongan karya sini, karya painting. Ada. Okey. Masih aktif lah sekarang? Masih aktif. Okey. Ni Saya dia. Pak Abah, cikgu kenal? Tu Pak Abbas. Saya minat tapi tak pandai melukis. Pak Abah. Ni geng fotografer ni. Geng fotografer, ya betul. Ini soalan daripada Cikgu Talha lagi sekali. Betul. Dia kata ada pelukis yang memang pandai, suruh lukis apa pun menjadi, tapi masyarakat tak terima. Sebaliknya ada pelukis yang taklah lawa mana, tapi lukisannya berharga ratusan ribu. Bahkan lukis figure drawing pun ke laut. Adakah nasib juga? Adakah nasib juga main peranan dalam bidang ni? Ni adakah orang yang ada nasib lagi maksudnya? Lak. Lak. Orang masuk sini tu lak. Sila cikgu. Ni soalan ni saya sebenarnya saya tak berani jawab dulu. Tapi saya cubalah saya cuba. Okey. Kadang-kala CJ atau sertifikat tu memainkan peranan juga. Walaupun dia tak pandai melukis, tapi oleh kerana dia ni sudah ada nama, kita kata. Sudah ada nama. Contohlah, saya bagi contoh. Katakanlah seorang artis. Maksud saya selebriti. Seorang selebriti, penyanyi kononnya, seorang penyanyi. Dan ni tak ada guna dengan sesiapa ya. Dia amat masyhur dengan lagu dia. Tiba-tiba musim PKP ni dia tak boleh nak buat persembahan, tapi dia buat painting. Dia buat painting. Dan bila dia buat painting, dia jual painting dia tu, biasanya painting dia akan jadi harga mahal. Kerana apa? Kerana signature dia. Ada juga macam tu. Ada juga. Ada.
Ah. Tapi ada juga kawan kita yang dia ada sijil, Hmm. dia ada diploma, degree dan sebagainya. Dia boleh melukis, tapi lukisan dia tidak tidak laku. Mungkin kerana kolektor melihat pelukis tadi ni seperti mana yang saya sebutkan pekat awal tadi, Ya, ya. tidak aktif. Maknanya kalau ada pameran pun masuk sekali dua, Oh. dan tidak ada publicity ataupun tidak ada media yang menyokong tentang penglibatan beliau. Ya, ya. Jadi saya rasa pendedahan, networking, Penting, media sosial juga memainkan peranan Yep. untuk kita melebarkan sayap dan Betul, menjual betul. karya. Betul. Sekarang Betul. Orang sekarang kita, zaman dah berubah, orang, cikgu. ya, Zaman dah berubah sekarang. zaman dah berubah. Nah, Orang sekarang kata kalau tak kenal maka tak cinta kan. sekarang zaman menjual diri. Betul, sama-sama menjual diri. Kalau kita tak jual diri kita, tak ada orang tahu kita siapa. Betul. Betul. Okey, hari ni Dr. Ali masuk. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Ali. Dan dia kata Datuk Eminasi juga seorang pelukis. Samji ada. Dan ini Samji, Latif Maulana, Pak Aris. Ni Dr. Ali memang bidang dia lah. Memang dia berkawan dengan geng pelukis lah. Kalau Samjis tadi Dia bagian apa? senior saya. Samji dia Samjis, lebih kepada lebih kepada lukisan apa dia, cikgu? Samjis Artisan. ni lebih kepada portrait, realism. Realism portrait. Okey. Realism. Latif Maula ni lebih kepada realism tapi agak ada conceptual. Kalau Datuk M. Nasir tadi memang beliau pernah memasuki akademi seni. Akademi seni Nayang. Bersama-sama dengan apa nama ni? Sahabat dia, penyanyi seorang lagi tu. Biras dia. Siapa? Mana? Ya. Amin Sahab, Amin Sahab. Oh, okey. Sahab. Yep. Ini Junaidi kata seni seni gifted. Yalah. Tapi seni juga boleh diasah kan, cikgu? Dia berbajari ya. Ya. Ini Pak Abbas kata apa khabar cikgu? Dia bagi salam kat cikgu tu. Tanya khabar cikgu. Alhamdulillah Pak Abbas. Kata lama tak jumpa. Lama sungguh. Ini kata saya pun lama tak kita kanu. Ini Wan Halim dia cakap selalunya sebab famous. Dia kata yalah, merujuk kepada soalan yang cikgu telah tadi lah. Kenapa orang tu laku, kenapa orang tak laku? Wan Halim ni sebenarnya ni murid saya tu, bekas murid saya. Alright. Betul lah, signature tu pun penting juga. Kadang-kala saya ambil contoh ada seorang pelukis, beliau tidak dapat melukis secara realism tetapi dia melukis secara abstrak. Memang dia tak pandai langsung realism. Tetapi lukisan abstrak itu, kalau dia buat satu lukisan yang kita kata agak salah dari segi perspektif dan sebagainya, tetapi ada aliran yang menolak benda-benda macam tu, maka ianya tetap diterima sebagai satu karya. Jadi aliran dalam karya seni ni dia ada berbagai-bagai. saya bagi contoh ya. Satu aliran Fauvism. Fauvism. Aliran Fauvism ni adalah satu aliran yang menolak realism. Alasannya? Dia jadi pelukis masa tu dia dapat idea, dia tak mau dah ni, dia tak mau buat lukisan realism macam pelukis sebelum dia. Dia nak buat satu lukisan baru. Dia buat satu trend baru, teknik baru, melukis dengan proportion ataupun kadar bandingnya tak betul. Warna dia tukar. Dengan ada garisan, katakanlah pokok tu sepatutnya daun warna hijau, dia tukar warna merah.
Okey. Jadi apa nama ni, dia cuba memasukkan emosi dia, memasukkan emosi dan ekspresi diri dalam karya tu. Jadi benda tu tetap diterima. Akhirnya ada golongan yang mengamalkan kaedah tu. Begitu juga dengan kaedah yang kalau saya sebut seperti naif art. Naif. Kalau abeku tengok lukisan Naif ni, abeku kata lukisan ni macam budak tadika lah. Lukis Macam budak tadika lukis. Maknanya dia lukis apa ni, di bawah ni dia lukis kecil-kecil, figura kecil-kecil, ada pokok, atas lagi ada pokok, ada rumah. Dengan pelbagai warna-warna yang gemilang. Tapi pelukisnya orang dewasa. Dan harga paintingnya berbelas ribu. Dan laku. Kerana ada aliran yang diamalkan oleh pelukis-pelukis dan mereka bukan sekadar mengamalkan aliran tu, tetapi mereka mempunyai alasan dan rasional mengapa mereka membawa aliran tu. Okey. Jadi sekarang ni walaupun kalau mengikut akademi secara akademik, kalau belajar di sekolah kena belajar perspektif betul, warna yang betul, cara melukis yang betul. Tetapi akhirnya bila naik ke tingkatan 6 dan seterusnya ke IPT, mereka boleh memilih ke arah mana haluan dan aliran yang mereka condong. Okey. Tidak semestinya realism. Kaedahnya sama seperti fotografi lah, abeku kan? Ya. Seperti fine art dalam fotografi kan? Fine art dalam fotografi. Alright. So sahabat-sahabat kat luar sana, kita dah sejam bersama. So kalau ada soalan tak apa, kita dibuka lagi soalan kalau ada yang nak bertanya. Alimi Abdul Bakar kata ekspresi seni penting. Apresiasi seni yang saya sebut tadilah. Dalam apresiasi seni ni kita ada beberapa kaedah, dan kaedah yang paling yang paling popular sekarang ni kita menggunakan kaedah teori Josh Feldman lah, yang menggunakan empat step tadi. Deskripsi, analisis, interpretasi dan judgement. Kalau kita boleh membaca karya tu melalui tahap-tahap ni, maknanya kita memahami karya lah. Sekurang-kurangnya kalau kita boleh pergi pada 3 tahap pun okey dah. Deskripsi ni kita melihat apa yang ada di permukaan lukisan. Contoh macam lukisan saya belakang ni kan. Okey. Abeku akan nampak ada satu figura manusia yang sedang bermain erhu. Okey. Dan sebelah tu ada tetap nampak ada basikal. Kemudian ada calitan warna hitam, penggunaan warna kuning yang dominan, penggunaan warna merah. Itu tahap permukaan. Okey. Maksudnya kita kena pastilah apa dalam gambar tu. Maksudnya kita mengenali. Contohnya macam ni. Yalah, mengenali. Kalau ni pula kita mengenali apa subject matter. Contohnya sini ada satu wajah ataupun potret seorang lelaki, kemudian ada 2 figura yang seolah-olah sedang bersilat. Silat jawi ni, tak silat. Gambar potret kata cikgu. Saya yang nampak orang bersilat tak, tapi tak siap. Bila cikgu cakap gambar potret baru saya boleh perasan. Oh, ada gambar potret. Mula saya nampak orang bersilat je. Ni telinga. Ya, gambar potret tu. Sekarang pun boleh nampak figure potret tu.
Ni ada orang sini ada seorang, Ya, ya. dan ni ada seorang lagi ni, ada seorang lagi nampak separuh tak ada siap okey. Okey. Jadi untuk deskripsi ni biasanya kita akan melihat apa yang ada di permukaan tu. Sama seperti apa kita maknanya, nampak secara kasarnya macam tu. subject matter dia, hal benda dia apa dia. Subject matter dia, ya. Kemudian baru kita pergi ke tahap yang kedua, analisis. Analisis. Kenapa saya menggunakan warna kuning dan warna merah? Kenapa menggunakan hitam dan biru ni? Dan kenapa figura ni berada di sebelah kanan canvas, maknanya ada penggunaan rule of third, dan kenapa figura ni agak menonjol sebagai emphasize, penegasan kan. Mana analisis lebih pada soalan kenapa? Analisis ni dia lebih kepada bagaimana. Bagaimana? Bagaimana maknanya kita pelukis, bagaimana pelukis mengubah dan menyusun atur unsur-unsur seni dalam karya dia. Maknanya kita sebagai viewer, kita nak cuba selami perasaan pelukis tadi, cuba memahami apa pelukis buat tu. Kenapa dia letak gitu? Kita memahami dari aspek pemikiran seni visual ataupun bahasa seni visual. Ya. Contoh kalau macam aku sudah biasa dengan teori gubahan dalam fotografi kan. Jadi aku kata composition dia nampak okey lah, tidak kata berat sebelah. Walaupun dia menggunakan asymmetrical balance kan. Okey, faham. Jadi soal makna kita setuh pula lagi ni. Okey. Jadi kalau kita boleh buat apresiasi di tahap permukaan, deskripsi tadi, dan kalau kita boleh buat apresiasi di bahagian analisis, dari segi kefahaman kita tentang prinsip-prinsip visual lah. Visual itu sudah okey. Sebab bahagian interpretasi ni kadang-kadang kita kena tengok tajuk. Bila kita baca tajuk, baru kita faham apa dia guna warna ni. Okey. Jadi bila interpretasi ni menjawab soalan why. Okey. Mengapa? Mengapa warna merah? Mengapa warna kuning? Mengapa warna hitam? Mengapa menggambarkan orang tua ni dengan permainan. Jadi lebih kepada message. Interpretasi ni message. Mana sebab tu setiap lukisan tu ada tajuk. Kan? Sebab tu lukisan ada tajuk. Itulah. Sebab tu lukisan ada tajuk. Okey. So yang itu baru dua item yang ketiga tadi. Dan kalau itu yang tiga tu. Yang ketiga dah. Okey. Yang pertama deskripsi. Yang kedua analisis. Analisis why. Mengapa? Analisis ni how. Okey. Bagaimana? Interpretasi ni why. Interpretasi why. Kemudian yang keempat ni yang ketiga tu lebih pada maksud lah, message je. Message sama ada secara tersurat ataupun tersirat. Okey. Kadang-kadang kita hanya boleh baca yang tersurat saja. Sebab kita kalau kita tak baca artist statement, kadang-kadang seorang pelukis tu bila dia buat pameran, dia akan ada artist statement dia. Dia buat satu pameran solo, dan dia akan bagi artist statement. Apa aliran dia, apa gaya dia, kenapa dia membuat style macam ni. Yang keempat, tahap yang keempat, judgement ataupun pertimbangan. Pertimbangan sini ialah bagaimana kita menilai lukisan ni
sama ada berjaya atau tidak, pelukis menyampaikan mesej dia melalui susunan hal benda, prinsip dan sebagainya, kena tak dengan dia Itu buat tu. merujuk pada tajuk lah tu. Maksudnya. Merujuk pada tajuk lah. Okay, Jadi faham. biasanya dalam konteks apresiasi ni, kebanyakan pengkritik menggunakan kaedah Feynman. Empat tahap tadi. Ya. Untuk menghasilkan karya, bagi pelukis kalau dia nak buat karya, dia buat 3 tu je. Oh, 3 ya? Ya. 3. Sebab pelukis Yalah, pelukis, dia tak kalau saya pelukis, saya akan buat berdasarkan apa nama ni, form, berdasarkan hal benda, form and content. Berdasarkan apa nama ni, hal benda dipanggil apa okay, subject matter lah kan, subject matter. Subject matter. Form tu, form termasuk apa yang kita katakan sebagai bahasa seni visual tadi. Unsur seni, prinsip seni. Ya. Content tu sama dengan interpretasi tadi lah. Okay. Boleh follow? Boleh. Alhamdulillah. Banyak ilmu malam ni. Ini anak buah kot. Azwarin. Azwarin ni kalau sebut ayah mak tu, maknanya student saya semasa saya mengajar di UiTM Aceh. Oh, ya ke? Saya pernah menjadi pensyarah sambilan di ITM Aceh selama 8 tahun. Oh, lama juga. Lama juga. Mengajar drawing dan komputer grafik. Jadi Azwarin ni antara batch-batch yang pertama lah ni. Habis dah kenapa berhenti? Pada peringkat awal tu, oleh kerana kekurangan pensyarah, jadi ketua jabatan masa tu dia panggil cikgu-cikgu yang agak apa ni, yang boleh dia bawa masuk lah. Jadi saya salah seorang. Ada 2-3 orang lagi seperti Cikgu Makno Mahmud. Ni pelukis Soho Kelantan ni, Makno Mahmud ni. Jadi apabila genap 8 tahun tu, pensyarah sudah cukup dan mereka lah, tidak memerlukan lagi pensyarah sambilan. Okay. Dah ada pelapis. Dah ada pelapis lah. Kalau dulu saya ngajar hari Minggu je lah. Okay. Yalah, ada kerja hakiki kan. Okay, Pak Ali. Ada soalan, Pak Ali? Kita ada 1 jam 15 minit. Kalau itu yang Pak Abbas saya baca tu, Ayub Saleh. Siapa tu? Pelukis di Terengganu. Mungkin kenal kot. Cikgu Azlan kenal kot. Cik Ayub Saleh. Ayub Saleh. Mungkin kenal tapi tak ingat nama lah kot. Sebab kami kalau geng-geng pelukis Terengganu ni, kita ada satu persatuan Peter. Persatuan pelukis Terengganu. Peter. Peter ke Peter dah. Dia komuniti pelukis ni dia lebih kayak macam fotografer lah. Kita selalu berhubung. Kenal lah. Dan sepatutnya dalam bulan Oktober tahun lepas 2020, kami sepatutnya berkumpul di Pahang untuk satu program aktiviti seni anjuran bersama dengan Balai Lukis dan Pelukis Pahang. Tapi oleh kerana COVID benda tu masih lagi tertangguh sampai sekarang.
Okey. Jadi itulah antara impaknya. Antara impaknya kita tidak dapat berkarya secara jemaah secara jemaah. Biasanya di akhir-akhir tahun ni akan adalah kalau tidak di Langkawi, di Pahang ataupun Sabah ke Oh. ataupun di Kuala Lumpur. Sekarang ni kalau nak buat pameran pun terpaksa membuat pameran secara maya. Mana ada feel. Mana memanglah. Okey cikgu, sebelum kita mengakhiri kita punya segmen ni, sekadar nak tanya cikgu, mungkin ada kat luar sana antara sahabat-sahabat kita yang meminati, mungkin dia seorang fotografer, dia meminati juga seni lukis, mungkin dia tak ada tempat nak belajar. Agak-agak kat mana ruang yang dia boleh follow? Selain pada YouTube lah yang cikgu cakap dulu YouTube tadi. Kadang-kadang YouTube ni ialah kita dengar buat one way communication. Kalau ada berguru tu lain, kita boleh tanya. Dia tak laki lain. Tak laki lain. Ni secara bersemuka ataupun secara Tak kisahlah. Sekarang zaman PKP sekarang nak semuka memang susah. Sekarang talian ke ada kat kelas ke apa ke? Okey. Kalau secara bersemuka, okey. Ini saya sebut secara bersemuka kan. Alright. Kalau secara bersemuka boleh join persatuan-persatuan seni yang ada di lokasi masing-masing. Mana setiap negeri mesti ada persatuan seni ni? Mesti ada. Ni. Contohnya kalau di Kelantan ni, saya bagi contoh Kelantan ya. Okay. Kelantan ni kita ada persatuan pelukis. Ataupun pelukis ni ialah persatuan penggiat seni lukis negeri Kelantan. Okey. Kita ada perseni, Persatuan Pelukis Kelantan. Kita ada apa lagi? Ada 3 grup, ada 3 kelab. Ada 3 kelab Kelantan ni. Persatuan di Kelantan dia ada 3 persatuan. Ada 3. Saya lupa satu lagi nama. Kenapa banyak cikgu? Kenapa sampai banyak? Dia satu persaingan yang sihat. Sebab kadang-kadang ada satu grup ni majoritinya geng-geng otai. Ada satu grup ni majoritinya anak-anak muda. Ada satu grup lagi ni dia merangkumi semua disiplin seni. Dia ada disiplin macam-macam disiplin situ. Dia ada craft, ada bukan setakat seni lukis. Bukan seni lukis, mana dia general lah. Satu seni yang di Kelantan tu ada kat situ. Maksudnya ada grup macam tu. Contoh satu lagi ada satu lagi grup. Yang ni grup pula bukan persatuan. Bila grup ni maknanya tidak berdaftar kan, NGO. Ni dalam Facebook grup seperti Facebook Sketchwalk. Grup Facebook ke atau grup WhatsApp ke macam mana ni? Grup Facebook Sketchwalk Kota Baru. Ni kalau di Kelantan ni kita ada Sketchwalk Kota Baru. Yang biasanya kita akan keluar pada hujung minggu secara berkumpulan melukis. Tak kira lah di lokasi sama ada dalam bandar ataupun dalam kampung. Maksudnya kalau grup-grup ni mana bebas nak masuk atau perlu tapisan atau macam mana cikgu? Kat mana nak cari? Boleh search dalam Facebook ada. Okey. Dalam Facebook ada. Dan boleh dikatakan tidak ada tapisan. Kalau yang Kelantan tidak ada tapisan. Okey. Dan kenapa saya kata boleh join? Sebab biasanya yang join tu bukan semuanya lukis. Ahli-ahli yang sudah mahir. Kebanyakannya bila join kita akan berkongsi ilmu. Contohnya katakanlah saya ni saya mahir figura misalnya. Kawan saya ni dia mahir cat minyak. Jadi dalam satu situasi saya akan share apa yang saya tahu tentang bagaimana nak melukis figura, dan kawan yang tadi pula dia akan share bagaimana nak menggunakan media cat minyak, bagaimana menggunakan cat air.
Jadi boleh dikatakan satu kelas sekolah terbuka lah, sekolah open school. Mana tu bukan khusus untuk ahli je lah. Mana orang bebas lah nak masuk. Kalau kita kawan memang tak ada, orang panggil tak pandai langsung nak melukis ni. Cuma dia nak follow. Mungkin dari situ mungkin dia boleh belajar something ke cikgu? Betul boleh. Ramai yang bermula begitu. Okay. Ramai yang bermula begitu. Alright. Dan yang seronoknya, apabila dah join dan apabila mula berjinak-jinak dengan pameran di Kota Baru ni, sorry Pali, saya banyak cerita pasal Kota Baru. Boleh. Okay. Di Terengganu pun sama. Di Kota Baru ni kita ada Balai Seni Lukis Negeri. Dan kita juga ada balai swasta. Balai pameran yang dimiliki oleh individu. Dan ada juga pelukis-pelukis yang mempunyai galeri-galeri sendiri. Personal. Jadi orang-orang baru ni yang baru nak mencukup diri, dan bila tengok ahli-ahli tadi mula berpameran dan ada karya-karya yang mula dibeli. Ada orang baru bila pamer karya dibeli, dan dengan sendirinya minat itu akan bertambah. Alright, menarik. Dan abiku, saya. kalau boleh fotografi pun kena acak buat pameran Kota Baru ni. InsyaAllah lah. Mungkin sebab kalau benda-benda melibatkan pameran, melibatkan anjuran, kita memerlukan persatuan sebenarnya. Kalau baik individu tak boleh hidup, tak boleh. Boleh persatuan. Mungkin yelah. Mana kena hidupkanlah persatuan tu. Okey, kita dah 1 jam 24 minit, 25 minit dah ke udara. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu yang pada malam ni. Terima kasih juga pada sahabat-sahabat yang sudah join bersama kita. Okey, dengan soalan-soalan yang yang menarik jugalah untuk dikongsikan, untuk didengarkan bersama. Terima kasih cikgu. Okey, sepatah dua kata, akhir kata cikgu. Akhir kata sebelum kita. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada abiku yang saya anggap sebagai guru seni foto saya, yang saya banyak memperolehi ilmu-ilmu dalam lanskap fotografi, walaupun saya tidak amalkan dengan sepenuhnya. Lama dah tinggal kamera ni. Dan selamat berkenalan saudara Pali, walaupun malam ni saja kita baru kenal. Terima kasih kerana menjemput saya dan sudi mendengar celoteh saya, dan saya rasa mungkin itu satu perkongsian yang mungkin kita boleh gabung jalin. Dan sebenarnya saya nak kongsi bahawa saya banyak menggunakan pengalaman semasa memasuki bengkel seni foto untuk membantu saya dalam menghasilkan karya-karya seni. Apabila saya masuk bengkel saudara Yaman untuk gritty portrait, maka saya pun, kalau sebelum ni memang ambil gambar portrait, tapi bila masuk bengkel itu, maka saya lebih memahami tentang portrait. Begitu juga bila saya masuk bengkel landscape foto, dan apabila bertuah sekali lagi memasuki bengkel Rarindra Prakasa, yang dianjurkan oleh Abang Jo satu masa dulu. Jadi saya menggabung jalinkan ilmu-ilmu tu dengan prinsip-prinsip tu ke dalam penghasilan karya lukisan saya. Dan kita seni foto dan seni lukisan ni sebenarnya selari, cuma medium kita saja berbeza. Betul. Dan untuk sahabat-sahabat yang meminati
seni visual, saya rasa saya syorkan dan saya nasihatkan teruskanlah. Tidak rugi. Kerana saya mendapat tahu Maestro ataupun Master Narendra sendiri sebelum dia mengambil gambar dia juga membuat lakaran. Lakaran, yap. Dia buat sketches dulu macam mana apa yang dia nak ambil tu. Jadi Betul. ada kesinambungannya. Betul. Dan saya minta maaf andai kata dalam uh, sembang santai saya tadi ada yang tersilap kata, tersilap bicara. Itu adalah kelemahan saya, dan yang mana ada ilmu itu adalah ilmu daripada Allah Ta'ala. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Pak Ali. So kita di sini sajalah bersama dengan sahabat-sahabat semua. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama siapa Pak Ali? Bersama dengan Dr. Ali. Dr. Ali Samsul Bahar. So bersama dengan Dr. Ali pada minggu depan bercerita tentang Gua. Kita cerita lah nanti minggu depan. Kita tunggu poster, okey, insyaAllah. Okey, sampai sini saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.